الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنريهم أحسن إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن
أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما كان ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بربه أحدا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang kepadamu ya Allah, kami menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami menyahut seruanmu ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah dan kami tidak mensyirikkanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji itu bagimu ya Allah. Innal hamda, innal hamda wan ni'mata, dan segala nikmat ya Allah, segala pujian dan segala nikmat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, dan segala-galanya bagimu ya Allah, yang raja di hari
di dunia, raja di hari pembalasan, dan engkaulah pemilik segala-galanya ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan tidak ada apa-apa yang menyekutukanmu ya Allah. Allahu Akbar. Itu adalah seruan yang sangat indah, seruan yang menjadi impian kepada setiap Muslim, setiap mukmin untuk mengucapkannya di tanah suci dalam mengerjakan ibadah haji. Subhanallah. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, sekarang kita berada di sini. Manakala ramai saudara Islam kita di seluruh dunia yang terpilih, benar-benar terpilih, sedang berada di tanah suci pada saat ini, dan pada hari ini mereka sedang menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah, iaitu menunaikan haji itu di Arafah, di Arafah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, apa khabar semua? Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Apa khabar? Mungkin anda pelik, kalian pelik, Ustazah berada di mana kan? Ustaz, mai masuk Ustaz, jemput. Ustaz, sini Ustaz. Encik suami, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Masya Allah. Lama tak jumpa Encik? Betul, lama tak jumpa. Masya Allah. Jumpa dulu di First Life dulu. Ya. Di pemandangan yang sama. Allah. Ingat tak Ustazah? Betul, betul. Ustazah dah hilang ingatan ni. Subhanallah, ingat. Ingat. Masa tu kita pernah juga live di Bendang. Ya, betul. Masa tu adalah kemunculan pertama, Betul. Ustaz. Kali pertama. Masya Allah. Ustaz boleh terangkan hari ni hari apa ya? Mungkin boleh kongsi sikit. Hari ni hari apa? Ya, buku di Arafah. Sebenarnya kan Cik, saya tengok ada panggilan daripada yang penjaga anak. Mungkin ada apa-apa. Encik cakap sikit. Tak. Ustazah cakap dulu. Tak, saya... Ustaz, sila. Encik ada ke nombor telefon ni? Yuli? Sekejap ya. Sekejap, tuan-puan sekalian. Kami sebenarnya sedang berada di Kuala Selangor, Sungai Yu. Masya Allah. Untuk proses ibadah korban perdana di bawah anjuran NGO Sahabat Malkeh, dan umum mengetahui, kalau bagi yang tak tahu, ladang ternak ummah itu berada di Kuala Selangor. Sebab itu semalam lagi saya dah berada di sini dan diberikan satu homestay untuk menginap. Dan pagi ni baru perasan homestay, sebab malam kita dah selesai kerja, buat penyembelihan apa semua. Dan bila pagi ni tuan-puan sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, bangun pagi tengok rupanya homestay ni betul-betul depan sawah yang begitu indah ni. Di depan ciptaan Allah ni, keajaiban ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian tu langsung, asalnya kan kita ada kuliah Riyadhus Salihin. Jadi pagi ni kita buat kuliah yang istimewa, sempena wukuf di Arafah, dan sempena juga kita bakal menyambut Aidul Adha pada esok. Okey ya Ustaz. Sebenarnya tadi tu tiba-tiba saya tengok ada panggilan daripada penjaga anak. Sebab kami tinggalkanlah 7 orang anak kepada pengasuh, pada penjaga. Jarang sebenarnya penjaga tu call, bimbang kalau ada apa-apa emergency, ada apa-apa perkara. Jadi Alhamdulillah. Encik suami, Ustaz, sebab apa? Wet elektrik tak ada. Okey. Tiba-tiba kat rumah elektrik tak ada. InsyaAllah ayahnya akan uruskan. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Cantik kan? Ciptaan Allah sangatlah indah. Ciptaan Allah yang sangat sempurna dengan warnanya, gabungan warna hijau, warna coklat. Atasnya pula tengok langit warna biru, tengok langit warna biru dan juga warna putih. Dan corak ni tuan-puan sekalian memang sempurna sebenarnya. Cuba tengokkan tentang matahari. Matahari terbit yang masih lagi sinaran pagi, simbahan pagi. Ia sangat sempurna, pemandangan yang sungguh sempurna di pagi Arafah ni, di pagi wukuf di Arafah ni.
subhanallah, ada burung-burung yang berkicauan berterbangan. Kemudian kita nampak ada pokok kelapa dan sawah ni ada air. Allah ya Khaliq yang maha menciptakan. Allah yang Musawwir yang maha mereka bentuk. Allah ya Aziz, ya Alim yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Allah ya Bar yang maha baik berikan kita dunia yang begitu indah ini. Allah ya Bari yang maha menciptakan dan mengadakan. Allahu Akbar. Apa lagi nama-nama Allah yang kita nak puji? Allah ya Badi' yang maha menciptakan keindahan. Allah yang maha sempurna dan menciptakan semuanya dengan penuh kesempurnaan. Masya Allah, tuan-puan sekalian, saya sebenarnya banyak kali datang Kuala Selangor tapi saya tak pernah tengok dan berhenti. Banyak kali lalu, dulu kakak saya, Najihah, kakak saya seorang, saya anak kedua, duduk di Sekincan. Jadi selalu lalu Kuala Selangor ni nak pergi ke rumah dia tapi tak pernah berhenti di mana-mana sawah bendang. Masya Allah. Dan di hadapan sawah ini bertepatan adanya madrasah. Ada madrasah, cuba Dik tunjukkan. Madrasah yang sangat cantik, ada tahfiz, pusat tahfiz yang sangat indah, sangat cantik. Dan wallahualam mungkin sekejap lagi saya pun akan singgah. Assalamualaikum, Masya Allah. Tak apa, nanti kita akan tengok. Maafkan kami, doakan kami. Nampak kan? Saya semalam waktu isyak dah dengar diorang pagi tadi, diorang dah mula awal bacaan speaker kuat sebab homestay duduk sebelah je. Mereka baca surah Al-Waqiah lepas subuh tadi. Dah nampak bersih sangat madrasah ni. Saya sendiri tak tahu madrasah ni nama apa dan sebagainya. Tapi boleh tengok dia orang tengah siram pokok. Ya, Madrasah Halamatul Quran. Masya Allah, Madrasah Halamatul Quran. Sesat. Awak tengok kat mana ya? Peraturan pelawat bawah. Oh, peraturan pelawat. Ada tulis. Okey, Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Nampak kan? Kebersihan, keindahan madrasah ni. Wallahualam, sebenarnya kami tak tahu. Kami hanya diberikan location untuk pergi ke homestay. Lepas isyak malam tadi. Jadi, malam gelap kan. Tak tahu pun depan ni sawah. Lepas tu tepi tu madrasah. Ada tali air memang. Kalau sawah mesti ada tali air. Saya nak berkongsi keindahan alam ni dengan sahabat-sahabat semua sambil kita buat perkongsian berkenaan dengan Hari Wukuf di Arafah, sejarah dan amalan yang sangat dituntut untuk kita lakukan pada hari ini. Kedua, amalan yang sangat dituntut. Kedua, bagaimana persiapan kita dan amalan-amalan sunnah untuk meraihkan ataupun menyambut Aidul Adha pada esok hari. Suara saya agak serak. Tak apa nanti ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya sedang berada di Kuala Selangor. Mungkin pelik macam mana Ustazah boleh ada urusan apa PKP ni kan, PKPD apa semua. Kami menguruskan ibadah korban yang mana mereka melakukan melalui NGO Sahabat Makeh dan ladang ternak Ummah itu berada di Kuala Selangor. Jadi sebab itu perlu datang ke sini untuk pengurusan-pengurusan termasuk sembelih sampailah kepada pengagihan. Jadi NGO kami diberi kebenaran memang melalui proses SOP apa semua. Jadi saya bertanggungjawab dengan suami kan, dengan Ustaz Azmi dan tim untuk memastikan proses ni berjalan lancar sebab ia melibatkan beratus-ratus ekor. Lebih kurang 500 ekor lembu dan 400 ekor kambing dan biri-biri. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat ni mata sekalian, memang kita sambil jalan kan. Kita sambil jalan. Masya Allah, tengok ada tali air. Encik suami sama-samalah. Saya kesepian dan keseorangan. Okey. Masya Allah. Bila encik tengok pemandangan yang indah ni, encik terbayangkan apa? Encik terfikirkan apa? Terfikirkan. Mana encik? Masya Allah. Memikirkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu jalan yang ada. Okay. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maksudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah menurunkan hujan daripada langit tu, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dan juga buah-buahan, dan itu adalah rezeki bagi kita lah. Masya Allah. Dan kehijauan ini menunjukkan kasih sayang Allah yang Allah berikan melalui air hujan. Masya Allah, daripada air. Tetapi dalam surah lain, dalam surah Az-Zukhruf, tak silap saya lah, Allah telah menerangkan betapa Allah turunkan hujan tu dengan sukatan. Secukup rasa, maknanya tak terlebih tak terkurang, dan lalulah tumbuh dan tak terlebih-lebih air tu kan. Masya Allah, secukup rasa. Jadi Allah memberikan kita ni dengan penuh kasih sayang dalam sesuatu tu. Jadi tumbuhlah hijau yang kita boleh lihat hari ni. Kehijauan tu lalu mengundang rasa tenang, nyaman dan sebagainya. Masya Allah. Itulah sedikit. Sambung lagi Ustaz. Saya terpegun. Masya Allah. Begitulah dalam kehidupan kita. Kita kena ada rasa sederhana. Okay? Tak terlebih dalam kehidupan kita dan tak terkurang. Begitulah kita bercakap pun tak terlebih. Kita membuat sesuatu lah, dia tak terlebih dan kurang, insyaAllah. Tetapi sederhana, dalam perlu sederhana. Sederhana tu ada hikmah dia lah, yang mana tidak melebih-lebih. Kalau terlebih kita akan rasa stres, rasa terbeban dan sebagainya. Oh, subhanallah. Macam ada mesej nak disampaikan pada saya. Tak. InsyaAllah itu je. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Al-Fadil Encik suami itu ayat yang sama saya baca masa live dulu. Ya. Subhanallah. Sejarahnya mungkin 2 tahun lepas Encik. Kan? Live pertama kemunculan suami saya adalah di Bendang di Kedah. Masa tu di Kedah, lepas tu kami nampak bendang cantik berhenti tepi jalan buat live. Masa tu, ya Allah, suami tak pernah live, tak pernah muncul. Saya pujuk, akhirnya setuju. Masya Allah. Dan ayat yang sama juga rupanya yang dimulakan cik suami bacakan. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kan, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman seterusnya dalam mafhum firman Allah itu, Allah menurunkan cukup-cukup. Tuan-puan sekalian, cuba tengok mata kita. Cik, mata ada? Ada. Dalam mata tu ada air tak? Ada. Berapa jumlah air dalam mata Encik? Masya Allah, tak tahu. Tak tahu. Air, mata kita ni kan, ada air. Dan Allah bagi jumlah yang cukup-cukup untuk mata. Kalau tak ada air, kita tak boleh nak pusing ni, kiri kanan ni. Dia macam berbola kan, dia boleh bergerak licin, tengok kiri kanan atas bawah. Dan jika terlebih sikit je air tu akan meleleh. Kalau orang tanya kenapa tu keluar air tu, entah terlebih air. Kan? Kalau kurang pula, dia akan mengering yang menyebabkan sakit. Pedih, sakit lah. Jadi ada orang, tuan-puan sekalian, dia ada masalah pengeringan air mata. Bukan air mata untuk menangis. Maksudnya mata tu tak cukup air. Perlu buat pembedahan, tuan-puan sekalian. Perlu buat rawatan. Sebab ia akan menjejaskan penglihatan, merosakkan dan jangka masa panjang boleh menyebabkan buta dan sebagainya. Jadi, tuan-puan sekalian, kita tak pernah pun kena titiskan air ke supaya air dalam mata ni cukup. Tak pernah. Tapi Allah bagikan kecukupan. Dan memang Allahu Akbar. Ada hari kita rasa hujan lebat, terlebih air. Ada hari kita rasa kenapa hujan sikit sangat dah lah. Panas, hujan sekejap je. Tapi sebenarnya Allah dah menyukat semuanya. Cukup-cukup untuk tumbuhan, untuk binatang, untuk manusia. Jika terlebih, limpahan air berada di mana-mana. Walaupun kita nampak, banjir limpahan. Tapi hakikatnya Allah yang maha sempurna, yang maha bijaksana, Allah tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah balance kan. Ayat lain Allah kata, apa yang masuk bumi ni, apa yang keluar bumi ni, Allah tahu. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun sebesar zarah, Allah tahu. Masya Allah. Boleh Ustaz ada air tak? Ada air liur. Meleleh tak? Tak. Masya Allah. Sedang itu. elok. Sedang elok. Betul lah. Kalau meleleh lagi macam nak berceramah tak lah? Kan? Kalau meleleh air liur, kenapa tu Ustazah? Air terlebih. Kena tadah. Tak ada orang nak dengar ceramah. Gelilah. Dan tak kurang, Cik. Kalau kurang, kita tak mampu nak bercakap. Bercakap sejam, 2 jam. Padahal tak minum air. Contohnya, hari ni kita puasa kan. Tak minum air. Tapi Allah bagi cukup. Dan pelik kan, Cik? Air liur tu datang daripada mana? Subhanallah. Daripada mana?
Allahu a'lam. Kelenjar. Ada kelenjar-kelenjar, ada enzim semualah. Okey, subhanallah. Macam hebat tu boleh sebut enzim kelenjar. Okey, masya-Allah. Ustaz, saya nak sambung berkenaan dengan kelebihan Arafah tuan puan sekalian. Kita jalan sikit ya. Sila. Kita jalan ke mana, Ustaz? Jalan kat perbatasan ni. Tu lah. Ke kat sana tu? Situ. Serik dia. Hah? Kita je. Bukan matahari tu. Hah? Oh, sana tak backlight. Okey, ke sana pula. Tapi kat sana dekat dengan tu. Tak apa, kita jalan sini je lah. Nampak kan hijau ni? Okey, Ustaz. Sini. Ya Allah, asyik nak berjauhan daripada isteri. Okey. Subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak berkongsi tentang apa maksud Arafah dan apa sejarah Arafah. Maksud perkataan Arafah itu sendiri. Ustaz tahu tak maksud Arafah? Pertemuan. Okey. Lagi? Perhimpunan apa? Okey. Oh, rupanya yang ni kita tak boleh lalu. Ke boleh ni? Boleh. Oh, ini dia buat tali air mengalir. Kau nak lalu pun sebelah sana tadi tu. Masya Allah. Jadi kita ke depan satu lagi. Kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Masing-masing sahabat-sahabat tuliskan di ruangan komen. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar. Tolong, boleh ya sahabat-sahabat sama-sama melihat keindahan alam dengan zikrullah. Masya Allah. Masya Allah. Iya ke? Masya Allah, ramai ya yang sama-sama hadir. Lebih kurang 4K view. Oh, ni pun. Okey, ni kita boleh lalu lah sini, Ustaz. Syira, kamu berani tak? Boleh, Ustaz. Okey. Tengok cik suami saya ni. Rabbi Yasir wa Karim. Subhanallah. Allah, muslimin-muslimat. Encik boleh lompat sana tak? Supaya saya duduk. Boleh. Encik jangan. Saya gurau je encik. Encik ke belakang, saya ke depan. Okey. Boleh nampak? Jelas tak? Okey. Tapi kalau ke sana tak nampak sawah, Dik. Gini, Ustazah kena ke sana. Awak duduk situ. Faham tak? Ustazah pergi sana. Saya lompat lah. Tak boleh. Masya Allah. Encik, Tak apa, dia jatuh. pergi sana. Allah ciptakan dengan begitu indah, sempurna. Masya Allah, Allahu Akbar. Sini. Sini, encik. Tak apa, encik. Saya jaga encik. Encik jangan bimbang. Mari sini. Macam ni. Kamu dua kena duduk sini. Ustazah sana. Faham tak? Sebab kita ni tengah cari light ni. Allahu Akbar. Biasa ada pacat Ada lintah Tak ada. Tak ada ni? Ni kering air ni. Allahu Akbar. Oh, seriung lah pula asa. Okey kan? Okey, jelas. Tikus je. Allahu Akbar. Okey. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kita akan berkongsi tentang apakah maksud Arafah. Arafah, ain rafatah, Arafah. Kalau dari segi bahasa Arafah, arif maksud apa? Tahu. Arafah, tahu. Arafah, soal Arafah pengetahuan. Macam itulah. Namun ia merujuk kepada hari Arafah adalah hari Arafah bermaksud dari sudut bahasa keyakinan. Keyakinan, Ustaz. Ia sempena hari yang ini menurut satu pendapat ahli sejarah. Hari yang mana turunnya perintah untuk sembelih. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail.
ia jatuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Yang mana pada tarikh tersebut, subhanallah, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yakin, benar-benar yakin dengan perintah Allah tanpa ragu-ragu dan benar-benar ingin melakukan perintah tersebut. Mungkin bagi setengah orang, wallahu alam, ini andaian, maksud saya ialah bagi setengah kita mungkin fikir tak logik perintah Allah tersebut. Bahkan subhanallah, ya, mungkin kalau mimpi tak logik, itu mainan tidur. Tapi bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail bila Nabi Ibrahim mengatakan bermimpi, aku menyembelihmu. Lalu Nabi Ismail pun menjawab, benarkanlah mimpimu itu, nescaya engkau akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar, minas sabirin. Subhanallah. Sahabat-sahabat, jadi Arafah dinamakan hari keyakinan. Yang mana di mana hari tersebut adalah hari lambang, hari keyakinan Nabi Ibrahim di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia ada kaitan dengan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okey, jika kita tengok, subhanallah, berikut agar peristiwa keyakinan Nabi Ibrahim dan putranya tersebut menjadi motivasi bagi umat Islam, Allah mensyariatkan. Pertama, kita disunatkan umat Islam untuk puasa pada hari Arafah. Subhanallah. Sebagaimana hadis yang sahih, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, saumun yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa pada hari ini, tuan-puan sekalian, menghapuskan dosa selama 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Puasa Ashura pula menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Siapa yang berpuasa pada hari ini, puasa sunat Arafah, maka dia diampunkan dosa 2 tahun. Iaitu setahun akan datang dan setahun yang lepas. Dan jadi sahabat-sahabat, itu hadis yang sahih. Kelebihan berpuasa pada hari Arafah, tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang bangun hari ini tak makan apa-apa lagi dan tak berniat pun untuk puasa sunat, saya sangat menyarankan tuan-puan sekalian untuk terus niat puasa sunat Arafah. Terus niat. Dengan syarat anda belum makan. Sebab puasa sunat, dia boleh niat sampai zuhur. Dengan syarat tak buat lagi apa-apa yang membatalkan puasa. Contoh, makan minum ataupun tidak melakukan lagi hubungan suami isteri, hubungan seksual. Jadi kalau tak lakukan apa-apa lagi, belum makan, belum minum, saya sangat menyarankan dan memberikan motivasi semangat untuk kita teruskan puasa. Dan Ustazah tak sahur tak apa macam mana? InsyaAllah. Dengan niat saja untuk, ya Allah, aku ingin puasa sunat Arafah ni, ya Allah. InsyaAllah Allah bagi kekuatan. Itu perkara yang tidak boleh difikirkan dengan akal fikiran. Kekuatan itu luar biasa. Sebenarnya kami malam tadi, pagi ni cari makanan untuk sahur tak ada. Memang dah niat dah nak puasa. Akhirnya kita pun bersahur dengan air. Sebab kami kan malam tadi, lepas tu nak keluar cari makanan, dah habis dah. Lebih dah pukul 8 dan sebagainya. Jadi pagi ni kita pun dah lewat malam tadi, fikir tak apalah dengan air. Dan insya-Allah Allah tetap bagi kekuatan untuk menunaikan puasa Arafah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita nak yang sedang berhaji disunatkan puasa. Okey. Saya nak share tentang beberapa kelebihan hari Arafah. Saya buka ni adalah artikel Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Boleh teruskan lagi tak ni sahabat-sahabat semua? Oh, masih lagi 4K. Okey, kita akan bercakap tentang kelebihan-kelebihan hari Arafah. Fadilat hari Arafah ni tuan-puan sekalian. InsyaAllah, kalau pun siapa yang tak boleh berpuasa, Ustazah saya uzur, sedih sangat tak boleh puasa, jangan bimbang, ada lagi amalan dan fadilat lain pada hari Arafah. Okey. Yang pertama, kelebihan hari yang Arafah yang pertama, hari Arafah. Hari apa tadi? Maksud dia hari keyakinan. Sempena hari penyembelihan Nabi Ibrahim ke atas Nabi Ismail AS. Hari Arafah adalah rukun daripada haji. Itu kelebihan yang besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kedua, itu kelebihan yang pertama. Boleh tuliskan ya nota ni. Masing-masing boleh tulis nota di page ruangan komen. Hari Arafah adalah hari yang pertama, hari rukun haji. Jadi tak sempurna haji tanpa wukuf di Arafah. Sebab itu hadis Nabi, riwayat Tirmizi, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Okey, yang kedua. Okey ya? Muka Ustazah pun okey ya?
Ya, Masya Allah. Okey, yang kedua, hari Arafah adalah hari di mana agama ini telah disempurnakan. Subhanallah. Ia berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Saya baca terus terjemahan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kamu, yakni Al-Quran yang kamu membacanya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, jika ia turun ke atas kami, sekalian bangsa Yahudi, maka kami akan mengambil hari tersebut sebagai hari perayaan." Umar bertanya, apakah ayat itu? Dia berkata, subhanallah, tuan-puan sekalian. Siapa yang berkata kepada Sayyidina Umar, iaitu orang Yahudi. Dia jumpa Sayyidina Umar lalu dia menyebutkan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar, di dalam Al-Quran ada diturunkan satu ayat. Dan jika ayat itu diturunkan untuk kami, diturunkan bagi kami, maka kami akan menyambut hari turunnya ayat tersebut sebagai satu hari perayaan yang besar." Subhanallah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ayat mana? Ayat yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah, Ustaz. Ayat itu adalah di antara ayat-ayat yang terakhir yang Nabi SAW baca sebelum kewafatan baginda. Dan Nabi bacakan ketika itu sedang wukuf di Arafah. Subhanallah. Ia merupakan ayat yang terakhir. Dikatakan ayat yang terakhir, ada yang mengatakan ada lagi ayat yang terakhir. Tapi ini antara ayat yang terakhir sebelum Rasulullah wafat. Ia adalah satu ayat yang bermaksud, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, iaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan dikatakan 3 bulan selepas itu Rasulullah wafat. Ada yang kata 40 hari, adalah berapa tempoh yang jadi perbahasan, tapi tak lama selepas itu kewafatan Rasulullah SAW. Apa maksud ayat tersebut? Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah sempurnalah ke atas kamu nikmat-nikmatku. Ini adalah firman Allah yang Nabi sampaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sampaikan untuk diperdengarkan ketika itu di hadapan orang yang sedang wukuf di Arafah. Di khalayak ramai, di antara firman Allah yang terakhir. Seolahnya telah lengkaplah turunnya wahyu-wahyu. Telah lengkaplah turunnya syariat. Hukum hakam telah lengkap. Sehingga kan Rasulullah membacakan, menyampaikan kata-kata Allah, firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam telah sempurna diturunkan. Kan segala peraturan syariat dan sebagainya. Ustaz, sebenarnya rasa sebab terbayangkan. Saat akhir Rasulullah SAW sebelum akhir wukuf, kemudian di hadapan khalayak ramai, Rasul berdiri menyampaikan khutbah. Nabi menyambung lagi firman-Nya, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan pada hari ini telah disempurnakan bagi kamu semua segala nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha, ini Allah yang berfirman, dan aku redha, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha bahawasanya Islam itu adalah agama kamu. Dan kami redha dan aku redha bahawa Islam itulah cara hidup kamu. Maksudnya tuan-puan sekalian, kalau kita hidup bukan dengan cara hidup Islam, kita tak dapat redha Allah. Allah hanya redha kepada manusia yang hidupnya mengikut cara hidup Islam. Allah hanya redha kepada manusia yang taat kepada perintahnya dan tinggalkan larangan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, marilah kita menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik. Kembali kepada Allah, menyahut seruan Allah. Hari ini adalah hari perayaan. Dan setelah itu, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, apa jawapan Sayyidina Umar daripada kata-kata tadi? Umar berkata, kami telah ketahui hari tersebut dan tempat turun ayat tersebut ke atas Nabi SAW ketika baginda berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Subhanallah. Nabi baca ayat tersebut pada Hajjil Wada', pada haji yang terakhir, ketika berada di Arafah, tuan-puan sekalian, pada hari Jumaat. Dan itulah ayat yang Nabi bacakan. Dan akhirnya, tuan-puan sekalian,
hari Arafah juga dikira sebagai hari perayaan umat Islam. Tuan-puan sekalian, hari ini adalah hari perayaan umat Islam, hari kebesaran. Esok hari raya Aidul Adha yang pertama. Kemudian disusuli dengan hari Tasyrik 3 hari selepas itu. Dan ketiga-tiganya adalah hari perayaan umat Islam. Maka tuan-puan sekalian, jelas Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina. Dan kami redha bahawasanya Islam itulah satu-satunya agama. Dan din juga memasuk cara hidup tuan-puan sekalian. Allah hanya redha bila kita berpakaian cara Islam. Allah hanya redha bila kita berhibur mengikut cara Islam. Bila kita bermuamalah cara Islam. Allah redha bila kita makan mengikut cara Islam. Tuan-puan sekalian, Islam adalah cara hidup yang sempurna. Mengatur daripada start kita celak mata, kan? Bangun tidur, apa yang perlu dibuat, doa apa, nak masuk tandas kaki kanan, kaki kiri, doa apa, sampai adab akhlak, nak buang air, nak mandi, kan, doa nak pakai pakaian, doa nak buka pakaian, doa keluar rumah, doa cari rezeki, sampai tidur balik tuan-puan sekalian, makan, minum, hubungan suami isteri, hubungan dengan anak, menuntun semuanya. Dan bagi agama lain mereka memang mengakui tidak ada satu agama yang lebih detail melainkan agama Islam yang menuntun umatnya untuk segala aspek, daripada sekecil-kecil perkara bab buang air sampai sebesar-besar perkara bab pemerintahan negara dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, jadi itu yang kedua. Yang kedua iaitu hari ini adalah yang pertama rukun, kemudian yang kedua hari ini adalah di mana agama telah disempurnakan. Kena ingat hari ini adalah sejarah agama Islam disempurnakan. Dan yang ketiga, hari Arafah adalah hari raya buat umat Islam. Ia berdasarkan sabda Nabi SAW. Yauma Arafah wa yauman nakhri wa ayyamu tasyrik aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamun akli wa syurbin. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, hari Arafah iaitu hari ini, hari korban iaitu esok, serta hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Subhanallah. Nabi kata adalah hari raya bagi kita orang Islam. Dan ia adalah hari makan dan minum. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, dimaksudkan hari makan dan minum ini, hari Arafah, kan, umat Islam wukuf di Arafah tidak dibenarkan berpuasa. Kerana di sana ada larangan Nabi SAW. Sesungguhnya hari ini adalah hari makan minum, iaitu hari wukuf di Arafah. Kerana Nabi kata Allah sangat gembira bertemu dengan hamba-hambanya pada hari wukuf di Arafah tersebut dalam keadaan tidak berlapar. Allah bagi hadiah sebab mereka dalam keadaan di padang, di bawah terik matahari dan sebagainya. Nabi kata Allah suka bertemu dengan hamba-hambanya di wukuf di Arafah dalam keadaan tidak berlapar. Tapi bagi kita, menggantikan kita, iaitu kita berpuasa pada hari ini. Siapa yang tak wukuf nak dapat kelebihan pahala yang sangat besar di Arafah, sedangkan kita bukan berada di Arafah, maka gantinya adalah puasa sunat. Masya Allah. Sebab itu esok sampai 4 hari kita tidak dibenarkan berpuasa. Kerana Nabi menyebutkan itu adalah hari makan dan minum, hari perayaan. Jadi esok 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari adalah hari kita menyambut perayaan yang besar dalam umat Islam. Itu kelebihan hari ketiga. Kelebihan ketiga hari Arafah. Yang keempat, hari Arafah adalah hari penyaksian tuan-puan sekalian. Hari penyaksian. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawmal maw'udu yawmal qiyamah. Wa yawmal mashhudu yawma Arafah. Wa syahidu yawmal jum'ah. Allahu Akbar. Subhanallah Ustaz. Nabi SAW bersabda, hari yang dijanjikan kamu bakal bertemu iaitu hari kiamat. Hari masyhud ataupun hari penyaksian adalah hari Arafah. Subhanallah. Yang menyaksikan amal soleh yang menjadi penyaksian hidupmu iaitu hari Arafah. Dan Nabi bersabda, wasyahidu yaumal jum'ah. Dan hari syahid itu adalah hari Jumaat. Hari Jumaat itu adalah salah satu ciri-ciri husnul khatimah, mati syahid. Dan hari Arafah, dan Allah Nabi membacakan firman Allah tadi pada hari Jumaat di hari Arafah. Subhanallah. Itu yang keempat. Hari Arafah apa? Tercatatkan tuan-puan sekalian nota. Hari Arafah adalah hari penyaksian. Dan kelebihan hari Arafah yang kelima iaitu hari kebesaran berdoa. Hari yang mana Allah makbulkan doa tuan-puan sekalian. Daripada Abdullah bin Am bahawa Nabi SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumal Arafah. Khairu du'a'u yaumil Arafah. Yang bermaksud,
sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik doa Nabi kata adalah doa hari Arafah. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ada sikit lagi ni. Yang ke-6 dan yang ke-7. Lepas ni kita akan bergerak. Saya nak baca sikit selepas itu. Berkenaan dengan adab-adab menyambut Aidul Adha. Encik, lepas saya yang ke-7, Encik ready untuk cakap sikit. Kesian kat saya. Encik ready cakap apa-apa ya. Subhanallah. Okey, subhanallah. Itu yang kelima iaitu doa hari Arafah adalah doa yang makbul. Nabi kata sebaik-baik doa. Encik sempat je kau nak Google apa-apa ke? Tak payah. Search tak payah. Okey. Nabi kata sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Jadi hari ini tolong jaga lidah masing-masing. Jangan mengeji, jangan menghina, jangan mencaci maki. Pada hari ini hari yang suci, hari yang makbul doa. Banyakkan doa COVID ni dan kita rasa macam subhanallah bahagia, bersyukur sebenarnya tuan-puan sekalian, encik suami. Start daripada 13 hari tu kes, dah turun 12, dah turun 11, semalam 10. Sebab mudah-mudahan makin menurun Allah angkat dengan keberkatan hari Arafah. Seluruh umat Islam berdoa, yang di Arafah berdoa, yang berada di Malaysia, di mana-mana saja terus berdoa. Hari ini banyakkan doa. Minta apa? Nabi SAW menyarankan, apabila kamu berdoa, kamu meminta, Nabi kata apabila kamu meminta dengan Allah, mintalah syurga Firdaus. Itu adalah perintah ataupun suruhan Nabi. Nabi kata kalau kamu meminta sesuatu dengan Allah, minta syurga Firdaus. Tuan-puan sekalian, kita ni bukan bahkan syurga Firdaus. Masuk syurga pun tak layak. Dengan dosa yang begitu banyak, dengan ibadah amalan soleh dengan sedikit. Nak masuk syurga kalau kita fikir, alah Ustazah, syurga Firdaus itu syurga yang tertinggi, tempat tinggal para Nabi. Tak layak Ustazah. Kan? Kalau boleh jejak syurga luar pintu syurga pun dah syukur sangat dah. Memang betul kita tak layak syurga. Sebab kita tahu kita tak layak syurga lah encik suami. Kita kena minta dengan Allah. Mungkin sebab minta, sebab doa, Allah kurniakan kita syurga. Kalau sebab amalan tak layak. Sebab dosa, lebih layak dicampak ke dalam neraka. Tetapi mudah-mudahan asbab doa lalu Allah makbulkan, kita dikurniakan Firdaus tuan-puan sekalian. Nabi menyuruh, apabila kamu meminta sesuatu dengan Allah, mintalah syurga Firdaus. Mana tahu tuan-puan sekalian, bukan mana tahu, kena yakin, ya Allah kurniakanlah kepadaku, ibu bapaku, adik-beradikku, sahabat-sahabatku, buat suamiku, buat anak-anakku, zuriat keturunanku, syurga Firdausmu ya Allah. Lalu Allah makbulkan barakah hari Arafah ini. Bila Allah makbulkan tuan-puan sekalian, lalu dicatat, diperintahkan para malaikat, catat dia bakal ahli syurga Firdaus. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah matlamat hidup kita tuan-puan sekalian. Untuk berdiam di syurga Allah. Dan alangkah indah kalau kita boleh berjiran dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para ahli bait dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini banyakkan doa supaya kita dibebaskan daripada api neraka. Zuriat keturunan kita selamat daripada fitnatul dajjal. Fitnah yang sangat dahsyat. Hari ini kita dihadapi dengan fitnah wabak ini. Tuan-puan sekalian, minta dengan Allah rezeki yang halal, yang barakah, dan jauhkan daripada rezeki yang kotor. Tuan-puan sekalian, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala segala yang kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Puan Hila, tolong jap, dia orang nak pasang tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, doakan supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Doakan supaya kita semua menjadi apa? Menjadi ahli Al-Quran, diberikan husnul khatimah. Doakan kebaikan umat Islam. Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa terus ya. Tuan-puan sekalian, bila kita dah sebut hari Arafah adalah hari makbul doa, kita terus berdoa. Allahu Akbar. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Allahumma ja'alna min ahli firdaus min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami, kurniakanlah kami menjadi ahli syurga Firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab. Kurniakanlah syurga Firdausmu buat ibu bapa kami, nenek moyang kami, buat pasangan kami,
buat kami ya Allah, anak-anak, zuriat keturunan kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk. Dan ya Allah, kurniakanlah hidayah dan petunjuk kepada manusia-manusia semuanya ya Allah. Dan kurniakanlah syurga dan pengampunan kepada kami semua ya Allah. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam berzikir dan mengingatimu ya Allah, dalam bersyukur kepadamu, dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan, dijauhkan daripada fitnatul dajjal al-masih ya Allah, fitnah-fitnah dunia yang sangat mempesonakan ya Allah, fitnah-fitnah harta ya Allah, fitnah-fitnah pujian manusia ya Allah, dan juga ujian daripada kejian manusia ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan ya Allah, ketabahan ya Allah, untuk menghadapi ujian-ujian musibahmu dengan redha, dengan sabar ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas syakirin. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang bersyukur. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya Allah, hari ini hari wukuf di Arafah. Hari ini hari Arafah ya Allah, hari perayaan kami ya Allah. Ya Allah, ramainya yang sangat merindukan Baitullah, sangat merindukan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya Allah, kami rindukan Rasulullah, kami rindukan nak ziarah Rasulullah di Raudhah ya Allah. Kami rindukan Arafah, kami rindukan Mina, kami rindukan subhanallah, Safa dan Marwah ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami telah terhalang sebanyak 2 kali ya Allah untuk sampai ke tanah suci-Mu ya Allah. Sebab dosa maksiat kami ya Allah, maka kami terhalang ya Allah. Ya Allah yang Rahman, seramai lebih kurang 200 lebih yang mewakili umat Islam Malaysia yang sedang berada di sana. Dan hanya benar-benar terpilih sedang berhadapan dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Ampunilah dosa kami, makbulkan doa kami ya Allah. Angkatlah musibah ini ya Allah. Berikanlah kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah rezeki ya Allah, untuk kami sampai sebelum kami mati ya Allah ke tanah suci-Mu ya Allah. Untuk melepaskan rasa rindu kami ya Allah. Untuk menunjukkan rasa kehambaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sempena hari wukuf di Arafah yang mana doa makbul pada hari ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, segala ibadah kami pada esok hari iaitu ibadah kurban ya Allah. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami ibadah kami ya Allah. Jadikanlah binatang-binatang korban itu sebagai saksi di mahsyar kelak ya Allah. Terimalah ibadah korban kami itu sebagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami, sesungguhnya bukan binatang korban yang sampai kepada kami, tetapi ketakwaan kamu. Jadikanlah kami orang yang bertakwa saat melakukan ibadah korban ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Ada di kalangan kami yang sangat ingin melakukan ibadah korban namun tidak mampu ya Allah. Namun kerana niat mereka, keinginan mereka yang kuat, berikanlah jua mereka catatan melakukan ibadah korban di sisi-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah, terimalah daripada kami amal soleh kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kehidupan kami di dunia ini baik ya Allah. Bahagia dunia dan akhirat. Suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak soleh-solehah ya Allah. Berikanlah kami rizki yang barakah melimpah ruah ya Allah, yang mana mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada hamba-hamba-Mu yang belum bertemu jodoh dengan jodoh yang soleh-solehah, yang belum dikurniakan anak, zuriat keturunan yang soleh-solehah. Kurniakanlah mereka yang ada kesempitan hidup, rezeki yang barakah ya Allah. Kurniakanlah kami hakikat ketenangan dan keimanan yang sebenar ya Allah. Sehingga kami tidak perlu takut mengharap ataupun meminta selain daripada-Mu ya Allah. Wa qina azabal qabr ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur. Wa qina azabal mahsyar, jauhlah kami daripada azab pada mahsyar-Mu. Wa qina azaban nar ya Allah, jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada semua yang sedang sakit. Khusus sakit wabak dan semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Dan yang ketujuh, tuan-puan di mata Allah sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ramai yang bersama dengan kita mengaminkan doa sempena hari Arafah. Yang mana hari Arafah ini hari yang dimakbulkan doa. Tuan-puan sekalian, tempohnya adalah sehingga maghrib malam ni. Jangan tanya, Ustazah, kan sana waktu lain sini tak pendapat kuat. Para ulama kata, ia Subhanallah. Dengar tak tuan-puan sekalian? Kita dengarkan doa duha. Dek, jom kita jalan ke sana. Allahumma kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana wa'asra fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kalla jika di bumi keluarkanlah, jika tukarku mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkawatu doa kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepada kami segala yang telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Dengar tak? Semua dengar doa duha. Subhanallah, sebab yang dibacakan oleh madrasah ni, Masya Allah, kami sedang berada di Kuala Selangor. Madrasah namanya adalah Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Pencinta-pencinta Al-Quran, pendamping Al-Quran. Dan bayangkan pondok ni, cuba tuan-puan tengok, ini tahfiznya. Kemudian tengok, dia berhadapan betul-betul sawah. Dan belakang tahfiz juga adalah sawah padi. Subhanallah, anak-anak ini sangatlah beruntung dan bertuah. Sangatlah beruntung dan bertuah. Mereka berada dan mengaji, belajar di sini. Sungguh tenang suasananya, muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Masya Allah. Mungkin ada yang baru masuk tertanya, Ustazah buat apa di situ? Tuan-puan sekalian, kami sedang berada di Kuala Selangor kerana ladang ternak umah berada di sini. Dan saya tak tahu pun malam tadi, saya diberi homestay di sini sebab sampai dah malam. Saya tak tahu depan ni sawah dan tak tahu sebelahnya adalah tahfiz. Masya Allah. Masya Allah, pagi tadi kami dengar mereka bacakan surah Al-Waqiah dan sebagainya. Dan kita punya ladang tak jauh daripada sini berapa minit sahaja. Dan kenapa berada di sini? Kerana kami sedang menguruskan pengurusan ibadah korban yang semua yang pihak-pihak anda lakukan dengan kami. Esok bermula sampai hari raya keempat, kita akan sembelih lebih kurang kita akan selesaikan urusan sembelih ibadah korban. Lembu hampir 600 ekor
kambing biri-biri dalam 400 ekor. Kambing capur biri 400 ekor. Dan semalam saya ambil pengalaman sembelih biri-biri. Semalam, percaya atau tidak, saya sembelih biri-biri. Subhanallah, memang takut, memang macam-macam fikir, tapi cuba sebab menyembelih adalah satu ibadah. Kerana dengan sembelihan itu kita telah memberi makan, ada makanan, sumber makanan kepada umat Islam, dan masa sembelih kita ucap takbir apa semua. Subhanallah, untuk pertama saya tak sanggup, tapi saya niat dalam hati ketika itu, ya Allah, sungguh binatang ini terpilih. Semalam kita dah buat sembelihan akikah. Sebab ada yang buat akikah, ada yang buat korban esoklah start. Jadi akikah kita dah start semalam. Banyak juga yang buat akikah. Jadi siapa yang nak buat akikah masih lagi boleh, ia terbuka sepanjang tahun. Subhanallah, mudah-mudahan semua segalanya lancar. Dan yang terakhir, Ustaz, yang terakhir, ketujuh. Tadi kita sebut yang keenam. Tuan-puan tulis tak? Tadi kita dah baca 6 kelebihan hari Arafah. Kita nak sambung sikit lagi, iaitu yang ketujuh. Yang ketujuh disebutkan ia adalah hari keampunan dan pelepasan daripada api neraka. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Ustaz, kalau kita tak baca ni mungkin kita pun lupa dan mungkin ramai yang tak tahu. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sebut tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini hadis sahih, Nabi sebut tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya daripada api neraka melebihi pada hari Arafah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, 7 kelebihan hari Arafah. Saya merujuk kepada Isya Al-Hadis siri yang ke-115, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Yang mana yang pertama kita dah sebut hari Arafah adalah rukun kepada haji, Al-Hajju Arafah. Yang kedua, hari Arafah di mana agama telah disempurnakan. Yang mana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku sempurnakan segala nikmatku ke atas kamu. Dan aku rada bahawa Islam adalah agama, satu-satunya agama yang benar. Tuan-puan sekalian, bila Allah sebut Allah telah sempurnakan nikmat ke atas kamu, membawa maksud siapa yang hidup dalam Islam, maka dia akan dapat nikmat yang sempurna. Ustaz perasan kan, Allah sebut hari ini telah aku sempurnakan agama, cara hidup kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat ke atas kamu. Maksudnya siapa yang nak dapat kesempurnaan nikmat, dia mesti hidup dalam Islam, cara hidup Islam. Kalaulah kita ada nikmat dunia, rumah besar, suami, pasangan baik, anak-anak baik, berjaya, tapi tak hidup cara Islam, dengan tak tutup aurat, dengan berhibur berlebih-lebihan, dengan tak solat dan sebagainya, sebenarnya itu bukan nikmat. Itu adalah satu azab. Itu adalah satu musibah. Tapi jika kita tak ada pun rumah besar, selesa, apa semua tuan-puan sekalian, hidup pun dalam ujian, dalam musibah, tapi kita masih solat, kita jaga pergaulan, kita jaga aurat, kita jaga makan minum kita, kita sebenarnya sedang dalam nikmat yang sempurna. Allah sebut kan, wa akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan yang aku sempurnakan dan cukupkan segala nikmatku. Allahu akbar, subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari Arafah adalah hari raya buat umat Islam. Itu disebut dalam hadis Nabi. Hari Arafah iaitu hari ini, hari korban esok, dan hari tasyrik iaitu lusa, hari ke-11, 12, 13 iaitu hari perayaan umat Islam. Kemudian yang keempat, hari Arafah adalah hari penyaksian. Nabi sebut hari Arafah adalah hari penyaksian yang akan menyaksikan, dan disebutkan pada Arafah itulah gambaran kita akan dipersaksikan iaitu di mahsyar kelak. Yang kelima, hari berdoa, yang mana Nabi SAW sebut sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doa makbul, jadi kita minta sungguh-sungguh kebaikan dunia dan akhirat, minta syurga Allah. Dan yang keenam, puasa hari tersebut akan diampunkan Allah dosa 2 tahun. Ini hadis yang sahih, sahabat-sahabat sekalian, riwayat Muslim. Nabi sebut puasa pada hari Arafah akan diampunkan dosa selama 2 tahun. Iaitu setahun yang lepas dan setahun akan datang. 2 tahun diampunkan dosa, Ustaz.
Kita kena kuat untuk ibadat, walaupun dahaga tak larat macam mana, kena selesaikan. Walaupun tadi sahur dengan air saja. Siapa yang belum makan minum, yang belum buat apa-apa yang boleh membatalkan puasa, berjimat belum, makan minum belum, maka saya sangat menyarankan tuan-puan sekalian, teruskan niat puasa. Sebab niat puasa sunat boleh sehingga sebelum zuhur. Jangan, saya sebenarnya dah banyak pengalaman tak terkejut sahur bulan Ramadan, tapi elok. Allah bagi kuat. Yang penting niat dan doa. Allah akan bagi kecukupan, badan kita akan proses, susung atur apa semua. Kita akan jadi macam stabil saja, cukup saja. Kemudian hari yang ketujuh, hari keampunan dan pelepasan daripada api neraka. Subhanallah, itulah Ustaz, kelebihan hari Arafah yang kita sedang melalui detik-detiknya pada saat ini. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi tambahan lepas tu kita tutup. Tentang hari Aidul Adha besok, saya akan buat kuliah khas pada petang ini. InsyaAllah, petang ini selepas asar ya tuan-puan sekalian, sebab kita nak sambut dah. Kita akan buat kuliah khas berkenaan dengan persiapan menyambut hari Aidul Adha. Apa sunat, apa yang tak boleh, apa yang sekian-sekian kita akan share selepas asar pada petang ini. Jadi Ustaz kongsi sikit, ada tambahan-tambahan, masya-Allah. Masya-Allah Ustazah. Terbaik Ustazah. Seronok dengan Ustazah bercakap. Kalau tak pengerti pun okey, saya boleh mendengar je. Saya pendengar yang setia. Ya, bebel pun sama kan. Bebel tu penting Ustazah. Ya. Bebel tu penting. Saya nak sebut sikit pasal bebel. Okey. Sebenarnya kupasan Ustazah tu dah lengkap dah. Dan saya pun tak perlu kupas apa-apa sebenarnya Ustazah. Sebab dah gugur ilmu saya bersama poin-poin saya nak cakap bersama air mata tadi. Masya Allah Ustazah. Hilang terus Ustazah berdoa menangis tadi. Jadi gugur habis apa poin-poin tu. Cuma tinggal satu kot. Okay. Bila mana kita sebut hari keyakinan Nabi Ismail tu, dia menyembelih anak dia. Masya Allah. Sedangkan dia diuji dengan usia lanjut, tidak memiliki anak. Ya. Kemudian diuji dengan macam-macam menah kan. Dia dakwah pada ayah dia sendiri yang pengukir patung tu, kaum dia dibakar dan sebagainya. Kemudian bila dapat anak, dia suruh sembelih. Sebelum tu ada kisah dia ditinggalkan Nabi Ibrahim berdoa pada Allah kan, ya Allah, aku tinggalkan anak aku ni dengan Siti Hajar di padang pasir di tepi Baitullah ni, ditinggalkan kan. Tapi Nabi Ibrahim juga doa juga supaya mereka mendirikan solat, sumber kekuatan dia. Kemudian bila dah kembali tu, Allah mimpikan agar disembelih. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri pernah mengukirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim juga. Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan aku dari keturunanku ni di usia yang lanjut Ismail dan Ishaq. Kemudian sesungguhnya Allah tu Maha mendengar doa. Jadi dah. Tapi simbolik penyembelihan itu adalah untuk kita menyembelih rasa cinta kita kepada dunia. Allahu Akbar. Rasa cinta kita pada anak-anak. Sebab Allah kata al-malu wal banun. Betul tak? Anak, harta benda, malu, harta, banun, anak-anak. Kemudian sebenarnya itu adalah perhiasan. Jadi kalau kita berjaya menyembelih rasa cinta pada anak ini dan kita meletakkan Allah yang pertama sekali, insya-Allah kehidupan kita lebih sempurna dan lebih berjaya. Subhanallah. Kita terbalik hari ni Ustazah. Kita cinta anak kita, kita cinta harta kita, kita genggam sungguh-sungguh. Dan macam cinta kita pada anak pula contohnya, kita beri dia, beri kasih sayang, beri apa dia nak, beri. Supaya kita harap anak tu sayang kita. Kita nak pegang. Betul. Sebaliknya yang sebenarnya kita beri, tetapi dalam sama kita tarik, kita ambil. Maknanya beri dia nasihat, teguran, tunjuk ajar, pendidikan. Kemudian kita tarik benda-benda yang boleh melalaikan dia. Kena kawal. Lepas tu tarik dia kepada Allah. Tarik dia kepada Allah, Masya Allah. Itu yang yang sepatutnya berlaku. Ini cakap pada diri saya sendiri juga salah. Sebab tu kadang-kadang pendidikan tu kena berkesan. Kena didik, kena cakap hari-hari. Macam ustazah kan. Selalu tegur, selalu nasihat anak hari-hari. Betul. Kita kena lebih bercakap sekarang berbanding kita kena bercakap di hari kemudian. Hari tua. Bercakap sekarang kena banyak ustazah. Kena ceramah.
Bila esok-esok hari tua kita tak menyesal. Dulu terlalu banyak beri mainan, beri hiburan berbanding beri nasihat dan beri kata-kata, insya-Allah. Biar kita kena cakap sekarang. Jadi saya sukalah, saya beruntung sebenarnya Ustazah dapat isteri yang banyak memberi nasihat pada anak-anak lah. Masya-Allah. Saya rasa beruntung kat situ sebab apa? Saya lihat benda tu penting. Kena anak-anak kena beri. Kadang bukan kali pertama dia terus berubah, tak. Esok dia buat lagi, lusa dia buat lagi sampai bila-bila kena terus meluahkan. Agar kita tidak terlebih berkata-kata pula di hari tua esok. Menyesalnya aku, kenapalah anak aku balik kampung ni tidur je, balik rumah ni tidur je, balik ni tak basuh pinggang, tak reti kemas, tak pak sampah, tak ada rasa apa-apa. Contoh macam itulah. Jadi insya-Allah tu saya lihat dari sudut bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim tu kepada anaknya. Dan dia lulus bila mana Allah mensuruh sembelih, dia lulus ujian tu. Begitulah juga kita dengan harta. Kadang-kadang kita rasa nak genggam harta kita selama-lamanya. Tapi akhirnya kita rasa yang kita bawa itu, harta yang kita genggam tidak ke mana-mana. Yang kembali pada Allah ni hanya hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang sejahtera, dan itulah sebaik-baik kembalinya kita pada Allah SWT. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dah habis dah? Habis dah. Sebab Itu je ada. tak didengar tak sebab dia buat gitu. Kenapa sejuk tangan Encik? Cik Beda Boy. Kemunculan tu dah jarang. Okey, kemunculan tu. Tuan-puan sekalian, suami saya ada nak sampaikan sesuatu semalam. Memang panjang lebar lah saya bebel anak ya. Penting tu. Penting Patutlah dia diam je. Saya panjang bebel dia diam. Kita geram kan. Abang nasihatlah juga, tegurlah juga. Dia diam. Oh, rupanya dia bagi peluang sepenuhnya. Semalam saya masak nasi lemak kan dengan budak-budak apa semua. Jadi bayangkan saya ajak semua anak-anak. Panjanglah bebel, cara pegang tu, cara hidang, cara itu, cara ni, A to Z. Lepas tu kemah rumah, operasi. Nak sambut hari raya hari ni. Tapi kami tinggalkan anak selama 3 hari. Semalam kami dah datang. Pagi ni, esok raya sampai mungkin raya kedua ketiga, kami tak balik. Untuk menyelesaikan amanah ibadah korban. Sebab semua binatang sembelihan ada di kandang kita di sini, Kuala Selangor. Jadi itu antara pengorbanan kita. Kalau boleh nak raya dengan anak, dah tak balik kampung. Hidup ini memang penuh dengan pengorbanan, sebab itulah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Bukan maksud hari ini kita tak diminta sembelih anak, tapi sembelihkan cinta kepada dunia. Termasuk anak itu adalah satu nikmat dunia. Bukan abaikan anak, tetapi macam ni lah. Semalam banyak lah saya kalau nasihat, kalau bebel tu kan. Yelah dengan hujah-hujah sebab pandai ceramah kan. Anak mungkin rasa tak suka. Lepas tu saya jumpa secara elok-elok, mesti tak suka kan dengan Umi bebel. Dan kalau Umi nak suruh anak suka, Umi akan ikut apa yang anak nak. Umi tak marah, Umi tak tegur, anak pun sayang kan. Ni kan sedih kan Umi marah tadi. Sedih kan Umi cubit kan. Sedih. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, dengan kita menjauh, hati anak akan jauh kejap bila kita marah. Tapi dia akan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu pamah marah, saya doa, ya Allah lembutkanlah hati anak-anakku. Janganlah ada dendam ke nak marah. Moga-moga dia boleh terima teguran, nasihat tu. InsyaAllah Allah akan bagi satu hari kefahaman yang mendalam. Kalau hari ni tak faham lagi. Kenapalah? Saya mungkin agak cerewet sikit kan. Sosong atur pinggan. Nak masak tu kena bersih. Atas mop, lantai apa semua. Jadi bila budak-budak kan, kadang dia orang buat kerja sambil lewat. Saya cek balik dia orang sapu tak bersih-bersih. Benda tu perlukan ketelitian. Mereka rasa macam, alah Umi ni leceh lah ini ni. Tapi macam Ustaz sebut, biarlah kita banyak bercakap hari, supaya tak bercakap hari tua. Bijak. Ayat tu memang bijak. Encik ambil kopi mana-mana ke? Memang terfikir sendiri. Biarlah bercakap hari ni banyak berbanding bercakap hari tua. Ya, sebenarnya tu apa sekarang, ini dah nak penutup. Saya kan dulu selalu ceramah terbuka dan saya ada banyak kuliah berkala. Ramai makcik-makcik jumpa saya, Ustazah, nak buat macam mana ya? Apa dia makcik? Saya seronok anak cucu balik. Tapi itulah waktu yang saya rasa susah hati. Kenapa? Kenapa makcik? Anak-anak saya duduk berkurung dalam bilik. Saya kat yang masak. Saya dah umur 60 dah. Kan masak, dia orang keluar lah. Sama anak, sama menantu. Lepas tu, dah pada tu kan, masing-masing buat hal masing-masing. Duduk dalam bilik, lepak, tengok TV, main telefon. Saya rasa macam, tak tahulah Ustazah. Sedih saya, sedih. Nangis-nangis, sedih. Saya sedih anak-anak saya macam ni. Tapi ni memang salah saya, dia cakap. Memang salah saya.
Saya manjakan dia orang. Masa dia orang membesar dulu, saya fikir dia orang belajar sekolah menengah. Saya memang tak suruh dia orang buat kerja banyak. Balik sekolah saya kata tak apalah, rehat-rehat. Nanti dah saya panggil dia orang bila saya nak makan je. Lepas tu saya kata gila buat kerja sekolah. Kerja-kerja rumah saya buat, baju sekolah semua saya gosok. Saya bayangkan dengan cara tu, anak-anak kami ni, anak-anak saya ni akan menghargai saya nak suruh dia orang fokus belajar. Dia orang tak penat buat kerja rumah. Tapi rupanya daripada tu anak-anak ni dia jadi malas Ustazah. Tak nak nolong, dia dah terbiasa daripada kecil sampai sekarang. Saya nak buat macam mana Ustazah? Dia orang buat alasan rindu masakan mak. Akhirnya saya juga. Saya ingat anak balik saya rehat. Tak, saya balik lagi penat. Saya buat semua benda macam dia orang kecil dulu. Ya Allah tuan-puan sekalian, memang betul lah kita ambil iktibar. Oh. Kita ambil iktibar tuan-puan sekalian. Bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dididik dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ibrahim didik anaknya Ismail dengan kebaktian, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada Nabi Ibrahim AS. Kan diceritakan apabila tiba waktu umur yang boleh berbakti. Maksud Nabi Ismail tu memang disuruh oleh Nabi Ibrahim bantu Nabi Ibrahim bina Kaabah bila kena banjir, buat itu, buat ni, macam-macam. Subhanallah. Dan Nabi Ismail adalah lambang ketaatan seorang anak kepada bapanya, dan itu juga adalah bermaksud taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Semangat Ustazah bercakap. Ya. Nak tanya Ustazah boleh? Ya, ya. Allahu Akbar. Ustazah dah penat ceramah pada pendengar, ceramah pula pada anak-anak, ceramah pada suami, ceramah pada semua orang. Di mana kekuatan Ustazah nak selalu nak bercakap Ustazah? Masya-Allah. Boleh share Ustazah? Makan apa? Kalau dengan Datin Sri Vida gitu, Pamoga ke makan apa? Kalau Kopi Ratu dengan Bonda Rosita pula ke apa petua dia Ustazah? Suka sangat berceramah ni Ustazah. Jarang daripada ni orang. Tapi saya nak tanya Encik. Encik, suami saya pergi lagi. Sebab kan balik rumah saya bukan ceramah anak sangat. Tak ada dah sampai anak boring. Anak ada juga waktu rehat, waktu beribu semua. Kan Encik kan? Tapi kalau dah saya start bebel tu dengan hujah-hujah, dengan keterangan, dengan fakta-fakta macam tu lah kan. Saya suka sebenarnya. Lepas tu, Encik pun bahan ceramah saya juga kan. Gini-gini, tapi dengan adab lah sebagai isteri. Saya nak tanya Encik, apa kekuatan Encik boleh jadi pendengar? Subhanallah. Jawab soalan saya dulu. Jawab soalan saya dulu. Saya tak ada jawapan Ustazah. Saya memang suka menjadi seorang pendengar yang baik. Saya suka dengar je. Macam tu. Tapi kan Encik kan macam teruji juga bila mendengar tu kan Encik. Kadang ego Encik sebagai lelaki, sebagai suami, bila isteri pepepet, lepas tu dengar pula isteri marah anak, kan mungkin rasa nak marah juga. Marah anak aku ke apa ke. Macam mana Encik boleh menguruskan? Cool. Okey. Okey Ustazah. Satu poinnya Ustazah, kita kena lihat kepada kelemah kita. Kelemah kita ni kita kurang pandai menyampaikan kepada anak-anak, kurang pandai menyampaikan ataupun kurang pandai bercakap Ustazah. Jadi kita rasa perempuan ni macam Ustazah ni, dia kuat berfikir dan pandai bercakap. Dan diberi arahan tu clear, A sampai Z, walaupun panjang. Kalau lelaki ni Ustazah, kadang-kadang beri arahan pendek je, tak clear apa-apa. Jadi kita terima kelemahan tu lah. Jadi saya suka bila mana arahan Umi dia lebih clear, jadi kita dengar je lah. Okay. Kemudian kita terima kelemahan ni, kita kurang berfikir. Kurang fikir pasal kurang stres lah. Jadi kita adab bila itulah, kita terima lah. Jadi kita belajar lah lepas tu dan kita improve. Itu satu saya tengok macam kekuatan saya lah. Saya suka kata tengok, okey bagus. Bila Umi cakap, anak-anak lebih faham dan lebih teliti. Kita boleh sampaikan juga Ustazah. Boleh sampaikan juga. Kita sampaikan, kita cuba juga. Okey, sampaikan, okey. Tetapi mungkin hasilnya lain lah. Tapi hasil dia kadang-kadang sama juga. Jadi maksudnya orang perempuan ni suka berfikir dan mendalam fikiran dia. Dia dah fikir apa nak buat minggu depan. Orang lelaki ni dia kurang berfikir lagi. Dia fikir apa nak makan sekarang ni lah. Itu masalah beza dia satu. Keduanya bila fikir ni dia stres. Orang lelaki tak nak stres. Orang lelaki tak nak stres. Dia nak lapang, dia tak nak fikir. Kemudian bila orang tolong fikir, dia tak boleh terima. Dia tak nak dengar. Jadi salah lah tu. Jadi sepatutnya dia biar fikir, Ustazah fikir.
ustazah cakap, saya kena terima lah. Oh, pandangan tu bagus. Macam tu lah. Jadi tenang ya hidup sekarang. Tak stres. Jadi apa pun kita lihat kepada, bukan apa kita kata give and take lah. Kita kurang satu bab, kita kena terimalah kelemahan tu. Dan kalau kita lebih satu bab, kita kena, pasangan kita kena akui lah kelebihan kita tu. Contoh. Saling give and take lah. Betul. Sebenarnya memang betul. Suami saya sangat cool. Kadang-kadang saya pun pelik. Macam mana dia ada kesabaran untuk menghadapi saya. Tuan-puan sekalian, saya jawab soalan dan terus tutup. Antara kekuatannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksud kamu, Allah berfirman, sesungguhnya kamu kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, amalan saya sangat sikit. Itu pun wallahu alam Allah terima ke tidak. Ibadah sangat lemah dan sebagainya. Tapi Allah bagi satu kemampuan. Ini bukan anugerah, ini amanah. Kemampuan untuk berkata-kata, subhanallah. Jadi saya manfaatkan untuk saya menjadi sebahagian daripada umat yang terbaik, iaitu menyampaikan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? Kalimatun thayyibatun sadaqah. Kalimah yang baik itu sedekah. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang saya rasa penat. Dah ceramah, lepas tu nak nasihat anak. Tapi kekuatan saya kata sedekah saya kurang, amal saya kurang. Tapi bila saya nasihat anak tu, saya anggap itu adalah satu ibadah. Okey, Atika, Umi nak cakap sikit. Macam ni. Kalau orang lelaki mungkin keluar 3 patah je. Okey, jangan buat ni. Tapi bila Uminya cakap, okey Atika, Umi nak cakap ni. Apa kesan dia? Dan ini sebenarnya dilarang oleh Nabi. Dan benda ni akan datang panjang. Kalau fikir, Atika, Umi baru lepas ceramah ni, Umi tak ada suara ni. Tapi kan paksa juga. Kadang suami nampak. Okey Luqman, gini. Tapi bila kita niat, kalimatun thayyibatun sadaqah, itu hadis Nabi. Kalimah-kalimah yang baik, nasihat-nasihat, teguran itu adalah sedekah, dapat pahala. Jadi ibu-ibu, boleh kalau kita cakap, bang saya suka bebel ni sebab sedekah, saya dapat pahala. Tapi misi bebel tu bebel yang ilmiah. Ustazah, saya bukan ustazah, tak ada hujah-hujah, tak apa. Yang penting masa bebel cakap yang elok-elok. Jangan bebel ada maki hamun, ada cakap kau ni memang anak tak boleh harap, tak guna, tak boleh. Itu jadi na'udzubillah, takut jadi doa. Jadi tuan-puan sekalian, semua itu adalah kaedah seni kita dalam menyampaikan, ibu bapa. Dan saya suka sebenarnya kepada lelaki belajar juga seni menasihati anak. Sebab mungkin besok di masyarakat banyak pahala si ibu. Rupanya banyaknya pahala apa? Kalimatun thayyibatun sedekah, banyak pahala dia cakap. Selalu nasihat bab makan, bab pakaian, bab penampilan, bab kasut. Sikit-sikit nasihat anak. Bahagian ayah pula kurang. Tapi banyak pahala sabar mendengar tu pun pahala juga. Sebab sunnah Nabi suka mendengar. Jadi, tapi janganlah lepaskan peluang, wahai si ayah sekalian, untuk anda mendapat pahala kalimatun thayyibatun sedekah. Jadi kena rajin juga menegur, menasihati anak. Dan semalam saya sebut kat encik suami, bang, bahagian anak lelaki abang kena close dengan rapat dengan anak lelaki. Biar anak lelaki dalam minda dia nak jadi macam abi dia. Maksudnya kami bersetuju sebab yelah duduk kat rumah kan, kami tak ada maid, duduk kat rumah anak 7 orang pun semua urus sendiri. Jadi saya kata bahagian luar rumah abi uruskan dengan anak lelaki, biar betul-betul anak lelaki mahir dan buat bersih. Lepas dia orang kemas, saya pergi cek. Memang kena bersih balik. Tapi proses perlu dilalui. Saya kata, okey Luqman nampak tak kotoran ni tak habis? Okey Imran, ni. Dia orang kena bersihkan balik. Kita kena cek supaya dia orang belajar kerja yang bersih. An-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah. Ustaz ada nak tambah? Ya, dan penutup Ustaz. Tak penutup. Betul Ustaz, setuju. Sebab Ustazah jiwa dia penceramah. Jadi insya-Allah lah kalau orang yang mendengar tu ada perubahan positif, jadi banyak saham kat situ insya-Allah. Dari komen-komen tu memang banyak yang positif, perubahan hidup dan sebagainya, bagi motivasi dan sebagainya. Dan satu sudut saya lihat peluang saya mungkin macam Ustaz lah, tak kurang sedekah, kurang amalan kan. Peluang saya bersama-sama dalam jalan dakwah ni sebagai penyokong ke, sebagai orang bersama-sama seiring. Jadi itulah peluang saya untuk memperoleh syurga jannah Firdaus. InsyaAllah itu jalan dia. Kita lihat pada peluang lah yang ada insyaAllah. Jadi kena pastikan ustazah juga tidak burn out.
dah ceramah, Betul, dah ceramah pada anak-anak. Jadi burn out kadang-kadang. Malas dah ceramah Ustazah. Saya boleh nampak kadang-kadang tu. Malas dah ceramah, malas dah kadang-kadang nak marah-marah pada anak-anak, nak nasihat pada anak. Jadi burn out. Jadi peranan saya sebagai suami ataupun mungkin suami-suami lain kena pastikan emosi ibu tu kena stabil selalu. Kalau dia merajuk, tak ada masakan lah. Ya. Tak ada orang masak lah. Betul. Kalau kita tak masak, memang tak nak makan lah. Betul. Penting perut ni Ustazah. Lelaki memang penting perut. Kemudian kalau dia masak pun, mungkin dia pedas sangat. Nak menggambarkan dia punya perasaan. Masya Allah. Tapi suami makan macam tak ada perasaan. Itu masalah. Pedas pun. Kemudian kalau dia masak pun mungkin tawar. Tapi menunjukkan dia dah tawar hati. Betul? Ya. Tapi suami makan macam tak ada hati. Itu masalah. Adalah. Jadi kena ada tu lah. Ya. Kena ada satu benda persefahaman lah. Kena apa-apa boleh bincang. Lepas subuh boleh bincang. Lepas solat lah berbincang Ustaz. Lepas solat bincang macam mana ni kita nak didik anak-anak ni. Apa lepas solat bincang? Masa solat fikir? Tak, tenang lepas solat. Ustazah fikir? Tak. Ustazah banyak fikir. Solat pun fikir juga. Sebenarnya Masya Allah. Ustaz. Sorry. Cukup. Dah. Dah habis. Sebenarnya kan, jangan jauh macam gaduh pula. Apa ni? Subhanallah, bukannya nak kata kita ni lawing ke apa, pasangan paling bahagia. Kita pun banyak ujian kan Ustaz kan? Banyak. Encik suami banyak ujian. Bergaduh tu adalah lumrah, salah faham. Betul. Tapi bagaimana kita menguruskan konflik tu, Masya Allah. Dan besarnya kemaafan. Paling banyak salah saya dengan suami. Tapi suami seorang yang maafkan. Betul. Encik tak ada salah dengan saya. Ampun. Okey. Memang selalu macam tu. Bila kita maafkan, dia rasa dia tak ada buat salah. Okeylah. Tak apa. Maafkan. Ada gitulah. Nak kata, bukan cinta mak saya. Okey. Tapi para suami sekalian, apa yang suami saya cakap dia praktik. Bila isteri stres, kalau saya penat, burn out, kadang-kadang tahu-tahu makanan dah siap, dia dah beli. Dia nampak saya ni, dia memang akan coolkan saya, memang dia tak akan tambahkan. Saya kadang-kadang kan, adalah perempuan emosi, tapi dia tak tambah minyak. Dia tak, kadang saja tekan lagi. Tapi saya geram sebab encik tak respon yang, faham tak? Encik tak cool. Saya kata, pelik sungguh lah. Rupanya encik dah ada mindset tu macam kicau burung. Encik tak buat-buat tak dengar, betul? Encik buat-buat tak dengar. Dengar. Encik Dia tak ada tindakan. Betul. Sebab lepas saya cakap, saya akan uji encik suami. Saya akan tanya balik, dia dengar ke tak? Sebab dia tahu kalau dia tak dengar, dia tak boleh respon dengan baik, sambung lagi. Tapi saya bukanlah selalu saya bebek encik kan, subhanallah. Tapi setahun sekali, okey. Tapi tuan-puan sekalian, saya tak akan mampu pergi jauh tanpa izin dan redha suami. Saya tak akan mampu pergi jauh, tak mampu sekuat ini kalaulah suami tak doakan, suami tak support, suami tak bagi sokongan. Dan kesabaran suami yang menyebabkan saya sabar, kekuatan suami yang menguatkan saya. Allah Akbar. Saya sabar sempat belajar dengan ustazah bab sabar. Allah Ustaz encik suami ni tengoklah tu, dia peli, memang selalu dia peli saya. Kalau dia tengok saya contohkan kurang baca Quran, dia akan peli tahu tak ayat apa? Subhanallah, wali Allah. Macam itulah. Kalau tengok saya, adalah saya macam bab-bab ibadah saya kurang, dia kata masya-Allah ulama. Memang pedas. Suami saya selalu macam tegur direct, nasihat. Kalau bangun lambat ke kan, wali Allah bangun, masya-Allah, wali Allah tidur. Tak nak qiyamul lail, wali Allah. Macam itulah. Kau tengok TV pun macam tu, masya-Allah, wali Allah. Ulama sedap tengok TV. Kan, tapi tak apalah, saya faham itu nasihat dan peringatan daripada encik suami saya. Terima kasih banyak-banyak muslimin-muslimat di atas sudi bersama pagi ni. Mudah-mudahan dapat ilmu, pengetahuan bagi para lelaki, para suami sekalian. Nabi SAW adalah suami yang paling lemah lembut, memahami, menghormati, menyayangi, suka tunjuk kasih sayang, caring kepada isteri, suka bantu kerja rumah, dan semua itu tidak menjatuhkan maruah dan martabat seorang suami, malah meninggikan. Sebab kalian mengikuti sunnah dan juga akhlak Nabi SAW. Oh, Masya Allah, masih lagi tetap nangkit dua-dua. Okey, terima kasih kepada semua yang bagi star. Sebab star di Facebook adalah bentuk infak. Sebab setiap star bernilai 20 sen Malaysia.
dalam 5 sen dolar, dan kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah, kerja amal. Macam mana Ustazah manfaatkan? Dia masuk duit dalam akaun. Lepas tu kami akan manfaatkan paling utama kos operasi kami, kerja dakwah, kerja amal, dan bayar gaji pekerja. Kami ada 60 orang pekerja staff yang buat kerja sepenuh masa ni, yang jaga kandang lembu, yang buat pengurusan ibadah korban, yang mana buat pengurusan kerja-kerja kebajikan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Dan sepenuh hari Arafah ini, tuan-puan sekalian, kami ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk menyumbang infak sedekah kepada NGO Sahabat Amal Care. Kami setiap hari tidak berkurangan, setiap hari melakukan kerja-kerja kebajikan, menyampaikan bantuan asnaf fakir miskin. Di bawah kami ada aktivis seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak yang setiap hari menyantuni panggilan masuk, dan kita bagi bantuan segera. Kalau hari ni bantuan, hari ni juga kita cuba sedaya upaya akan sampaikan. Kita cover seluruh Malaysia, kawasan-kawasan ni. Jadi kepada siapa yang ingin berinfak dan memberikan sumbangan kepada NGO kami, dan hari ini adalah hari wukuf di Arafah, kita bukan hanya ibadat-ibadat tertentu, semua ibadah kita gandakan pada hari ini. Dari sudut sedekah, dari segi doa, dari segi solat sunat, solat taubat, zikir, baca Quran. Hari ini adalah hari perayaan ibadah umat Islam. Jadi mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi rezeki dunia dan akhirat. Allah berkati rezeki kita. Dan kita tahu sedekah itu Nabi kata ibarat api, air memadamkan api. Maksudnya ibarat air memadamkan api, sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa kita. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada semua para penyokong selama ini yang sentiasa bersama dengan perjuangan NGO Sahabat Amal Care. Moga-moga Allah satukan kita di syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Kalau di dunia kita tak sempat jumpa, Allah satukan kita di syurga berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ambil barakah hari Isnin, hari buka Arafah, untuk sama-sama bersedekah, berinfak. Walaupun sedikit, tapi kami akan sampaikan kepada orang yang berhak, iaitu asnaf fakir miskin. Kami tak simpan duit. Sebab itu dalam akaun kita sampai bulan lepas, ada baki hanya beberapa belas ribu, Ustaz. Sampai peringkat Ustaz kata, Ustazah dah tak ada dah ni. Daripada juta-juta tuan-puan sekalian, kadang-kadang akaun ada sampai juta. Bila PKP lockdown 3.0 ni, kita keluar sebab permohonan hari-hari masuk 400, 500, kadang 1000. Subhanallah. Bila Ustaz Azmi yang jaga akaun dia kata, Ustazah dah tak ada ni Ustazah, buat announce infak. Saya kata, insya-Allah Ustaz, selagi mana kita ikhlas, kita buat betul-betul, kami tak simpan tak ni, pergi kembali kepada ummah yang mana Masya Allah, untuk keperluan anak, untuk orang sakit, untuk macam-macam tuan-puan sekalian. Masya Allah, ya ni, dan hari-hari bantuan dari segi bekalan gerobok prihatin tu bergerak seluruh Malaysia. Subhanallah, tuan-puan sekalian, tinggal kita ni takut simpan duit orang Islam. Itu adalah amanah kita. Orang beri infak adalah untuk kita cairkan. Jadi memang bergerak, masuk keluar. Kalaupun yang jaga akaun, kita ada accountant 3 orang. Walaupun accountant Ustazah ni tak ada, kita ada catatan semua keluar masuk. Ustazah dah sikit sangat ni, macam mana nak luluskan ke permohonan bajet aktivis kita ni? Kita lulus, jangan sekat. Kalau aktivis minta, bagi. Kan mereka nak hantar bantuan-bantuan ni. Kalau tak mampu sangat, baru kita limitkan. InsyaAllah ada je infak yang selagi mana kita jujur, kita buat sungguh-sungguh, selagi itu Allah tak akan putuskan rezeki untuk kita sampaikan. Kita perantaraan saja. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kami amanah sampai mati, sebab menanggung persoalan hisap ini di akhirat lebih berat. Masya Allah. Ini Ustaz Tengku Fazli, suami saya ni adalah pengerusi NGO Sahabat Amal Care. Saya penaung, lepas tu bersama Ustaz, kami pengasas bersamalah dengan tim semua. Dan anda juga sebenarnya pengasas. Tak penting pun siapa asas, yang penting kita buat infak. Mohon maaf salah silap. Mohon maaf banyak-banyak. Encik pun sama kan? Ya betul. Minta maaf dengan betul, saya. Betul. Ya betul, minta maaf. Terima kasih yang suka tengok live saya hari ni. Dia cakap terima kasih siapa yang follow dan peminat dia. Dia selalu macam tu. Kan hari ni tinggi kan, dia akan cakap sebab dia. Sebab tu view tinggi. Yelah Encik. Betul. Alhamdulillah. Ramai menangis tengok Encik. Ya, betul. Tu saya kena tak Encik. Tak ada siapa pun yang suka Encik, terutamanya perempuan. Apa dia? Unta je yang minat Ustaz. Tak ada. Saya seorang je minat Ustaz. Okey. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, mohon maaf sekali lagi, selamat Hari Raya Aidul Adha pagi esok dan selamat hari wukuf di Arafah. Seperti mana kita dah bincang tadi, kita lakukan sebaiknya. Sekian, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.